Kepada muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari gale, malai wanakam. Taja wansang hao. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi saya dengar kata ini macam nak kempen. Saya rasa kita nak sentuh tentang gerakan anak muda. Saya tak nak sentuh spesifik tentang pemilihan. Saya nak sentuh tentang gerakan anak muda, terutama sekali dalam pilihan raya kecil kali ini. Kenapa anak muda harus bangkit menentang kezaliman UMNO Barisan Nasional? Saya nak bagi tahu tuan-tuan, yalah, orang sudah cakap banyak tentang kehakiman dicengkam oleh Barisan Nasional. Ramai penceramah sudah sentuh tentang isu ekonomi. Kita memang maklumlah, harga semua barang naik, gula naik, petrol naik, tol naik, berat badan Rosmah naik, hujan yang turun. Sekarang hujan pun tak nak turun dah. Susah, kehidupan kita susah, betul. Tetapi apa kena mengena dengan anak muda? Hadirin sekalian, kita anak muda harus bangkit sebab kita nak satu negara yang tidak lagi ada kezaliman. Kenapa asyik saya sebut tentang kezaliman? Pada tahun 2009 berlaku di dalam negeri Selangor sendiri. Seorang anak muda namanya Teo Beng Hock. Masih ingat tak? Teo Beng Hock dizalimi sampai nyawanya terkorban. Seorang anak muda yang begitu sayang pada demokrasi negara, pada masa depan negara, tetapi sebab Barisan Nasional dah ambil alih negeri Selangor, mereka gunakan segala macam, termasuk SPRM. SPRM bukan Suruhanjaya Pencegah Rasuah. SPRM, saya pun rasuah mah. Betul tak? Kalau SPRM sendiri pun menjadi perkakas kepada Barisan Nasional, apalagi agensi yang kita boleh percaya? Tuan-tuan dan puan-puan, apabila berlakunya kes Teo Beng Hock, dulu dia cuba di negeri Perak, dia cuba jatuhkan kerajaan negeri Perak dengan cara yang tidak demokrasi, gunakan juga polis, SUK, SPRM. Akhirnya kerajaan negeri Perak yang dipilih oleh rakyat jatuh, tumbang. Tetapi di negeri Selangor gunakan SPRM, tapi yang jatuh bukan kerajaan negeri Selangor, yang jatuh adalah Teo Beng Hock. Sampai hari ini tak ada satu keputusan mutlak bunuh diri ke, dibunuh ke, kita tak tahu. Dia kata open verdict, terbunuh diri. Seorang anak muda, nyawa macam itu yang begitu mudah dikorbankan. Tuan-tuan dan puan-puan, tahun 2009 ada orang kata, ada orang yang bangang kata apa? Tak apa, itu Cina. 2010 berlakunya satu lagi kes. Masih ingat tak? Arwah Aminur Rashid. Ingat tak? Aminur Rashid, seorang anak muda yang begitu muda, terbunuh di Shah Alam. Sebab apa? Sebab polis kata bawa kereta tanpa lesen. Anak muda Melayu beragama Islam kali ini menjadi mangsa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Aminur Rashid, apabila berlakunya kes pembunuhan Aminur Rashid, pada malam tersebut berlaku kes itu, hari keesokan Ketua Polis, pada masa itu Ketua Polis Negeri Selangor, sekarang sudah jadi Ketua Polis Negara, Tan Sri Khalid Abu Bakar, adakan sidang media. Dia kata jangan tuduh
Jangan buat tuduhan melulu kepada polis. Ini Aminur Rashid, dia kata jangan pembangkang cuba tolong dia. Ini Aminur Rashid adalah seorang penjenayah. He is a criminal. Seorang anak muda, tuan-tuan, sudah mati ditembak polis. Ketua Polis Negeri Selangor adakan sidang media, kata he is a criminal. Belum siasat lagi, tuan-tuan. Bagaimana you tahu dia kriminal ke tak kriminal? Betul ke tidak? Orang kata 5 perut buah petai, buta perut tak ada akai. Khalid Abu Bakar. Betul tak? Tuan-tuan dan puan-puan, mujurlah. Mahkamah Seksyen Shah Alam telah membuat keputusan bahawa orang pegawai polis yang menembak, membunuh Aminur Rashid itu didapati bersalah. Dan mahkamah mendapati bahawa polis ini melepaskan bukan 1 das tembakan, tetapi 21 das tembakan menuju kepada seorang anak muda memandu tanpa lesen. Mula-mula kata dalam kereta itu ada parang, mahkamah tak jumpa ada parang. Lepas itu kata Aminur Rashid cuba menyerang polis. Lepas itu mahkamah tak dapat. Yang mahkamah dapati adalah polis yang menembak Aminur Rashid didapati bersalah. Saya nak tanya tuan-tuan, sampai hari ini, sampai saat ini, adakah Barisan Nasional ataupun siapa-siapa pemimpin daripada polis meminta maaf daripada keluarga Aminur Rashid? Ada ke tak ada? Tak ada. Tengok pun tak ada. Datuyang pun tak ada. Ziarah pun tak ada, tuan-tuan. Nak minta maaf pun susah macam tu. Itu Teo Beng Hock, Aminur Rashid. Ada juga kes Ahmad Sarbani, arwah. Masih ingat siapa? Ahmad Sarbani, penolong pengarah Custom Negeri Selangor, juga termati di SPRM. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun ini Ahmad Sarbani bukan seorang anak muda, tetapi yang jadi mangsa termasuk anak muda, sebab beliau ada 5 orang anak, ibu bapaknya, isterinya dan 5 orang anak. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah sebab saya nak bagi tahu, dalam negara kita sedang ada menghadapi satu sistem yang bobrok, satu rejim yang kejam dan zalim. Oleh sebab itu, tak kiralah siapa-siapa, kita rakyat Malaysia, terutamanya anak muda, kita harus bangkit menentang rejim yang zalim. Boleh ke tidak? Hadirin sekalian, sebab apa? Sebab kita semua mangsa rejim yang zalim. Kalau saya tidak dibunuh, bapa saya dibunuh, saya pun jadi mangsa. Kalau saya tidak dibunuh, anak saya dibunuh, saya pun jadi mangsa. Oleh sebab itu, hadirin sekalian, kita mesti, yang saya nak menitik beratkan dalam pemilihan kali ini, bukannya bagaimana saya nak dapat sokongan dari dalaman AMK, tetapi kita harus prihatin terhadap isu rakyat, dan kita harus gamblingkan semua kekuatan anak muda untuk adakan satu gerakan anak muda melawan rejim Barisan Nasional yang zalim dan kejam ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa setakat itu sahaja. Saya datang dari Perak. Saya tak lupa kenapa saya datang. Saya datang sebab PRK Kajang. Saya nak wakil Pakatan Rakyat menang dalam PRK Kajang ini. Saya datang daripada Perak, datang dengan serangkap pantun. Dari Perak sampai ke Kajang, jerebu tebal tak nampak awan. Wakil BN kita terajang, hari pengundian sokong kawan. Boleh ke tidak? Sekian, terima kasih. Nandri wanakam, sisi tajah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.